وأخيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا جعل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Allah. Dan syukur kita sudah sampai pada 17 Ramadan pada hari ini. Malam ni 18 Ramadan. Maknanya lagi 11 hari je. Ya. Lepas 11 hari tu raya ada kita. Seronok tak? Tuan-tuan yang membuat seronok tak raya? Sudah terjawab. Seronok je nak raya. Nak dapat kasut baru, nak dapat baju baru, nak dapat tudung baru, nak dapat gelang baru, rantai baru. Ya. Semua dapat baru ke? Ya. Seronok lah. Gembira kita. Lagu raya pun dah main dah. Dah keluar dari pasar-pasar raya dari lagu raya. Ya. Dan pada 17 bulan Ramadan ni ada beberapa perkara peristiwa yang besar yang berlaku pada 17 bulan Ramadan. Di antaranya turunnya Al-Quranul Karim. 17 hari bulan Ramadan. Turunnya Al-Quranul Karim. Mana tahu? Allah kata apa kata Tuhan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada di dalam Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ialah bulan yang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas, sebagai petunjuk kepada manusia-manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberi kenyataan, menyatakan kepada petunjuk manusia dan juga membezakan antara yang hak dan yang batil. Itu turunnya Quran. Ya, yang paling penting ialah turunnya Al-Quran Karim. Sebab itu malam ni kita menyambut nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Quran apa bendanya? Buat apa Quran? Nak bagi petunjuk kepada manusia. Kerana apa saja kita buat kena ikut apa yang Rasulullah, apa yang Allah kata dalam Al-Quran. Apa saja kita buat kena ikut Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sebagai imam kita. Kita padam besok. Di antara soalan yang ditanya oleh malaikat besok, apa imam kamu? Bukan siapa ya? Apa imam kamu? Kalau siapa imam kamu dia imam saya lain. Imam saya cakap, ini apa imam kamu?
Jadi dalam hidup ni kita kena ikut Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ialah kitab yang terakhir sekali turun kepada kita. Sebelum ini ada banyak-banyak kitab yang turun. 113 kitab turun sebelum Al-Quran. Bila datang Quran, jadi berapa kitab semuanya? Ya Allah, hidup tahu kan saya 113 tambah 1 berapa? 114. Nah, pelengkap. Al-Quran ini melengkap segala kitab-kitab yang sebelumnya. Sebelum Quran ini banyak kitab-kitab yang turun dari Allah. 113 buah kitab. Yang bernama ada 3 sebelum itu. Bila ada Quran jadi 4. Yang 113 tu sudah kita belajar oleh sebelum proses belajar kan. Kitab-kitab yang apa tu? Yang turun pada malam itu. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syis alaihissalam. Berapa? Kalau tidak tahu ni saya 10 campur 50 berapa? 60. 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam. Berapa? 90. 10 kitab diturun kepada Nabi Musa selain daripada Taurat. 10 kitab. Berapa sebenarnya? 100. 10 lagi kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua berapa? 110. Yang itu tak ada nama. Helaian aja. Ataupun macam surat perkelilingan aja ya. Dia selai-selai aja. Tak ada nama. Tapi yang ada nama 4. Yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa, namanya apa? Taurat. Dalam bahasa Qibti. Mana yang tak datang belum sudah? Saya dah cerita ni Bahasa apa? Bahasa Qibti. Qibti itu apa? Bahasa Mesir tua. Bahasa Fir'aun. Itu Quran. Yang kedua diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namanya apa? Berdiam lagi. Nama apa? Salah. Injil. Sebut apa? Injil. Kalau bisa. Dalam bahasa Syriani nama bahasanya. Aku macam mana bunyi tak, saya tak tahu. Dalam bahasa Hebrew tu, dalam bahasa Bani Israel yang tu dulu. Sekarang sudah tak ada orang-orang berbahasa Syriani lagi dah. Tapi dalam Injil tu ya, Syriani. Yang kedua, yang ketiga, Zabur. Zabur turun kepada Nabi mana? Nabi Daud. Dalam bahasa Ibrani, mana bunyi tak? Ibrani, bunyi cakap Arab ke, bunyi cakap Jepun ke, bunyi cakap Cina ke, bunyi cakap Thailand, saya tak tahu. Tak payah belajar pun. Dalam bahasa apa? Ibrani. Dan akhir kali turun apa? Al-Quranul Karim. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Al-Quran ini melengkapi segala kitab-kitab yang sebelum itu. Semua kitab-kitab itu ada terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dia meliputi segenap 113 buah kitab itu ada dalam Al-Quran Karim. Dia melengkap kitab Al-Quran Karim. Itu sebab itu setiap kali 17 Ramadan kita menyambut turunnya Al-Quran Karim. Quran itu kitab yang terakhir, melengkapkan segala kitab-kitab sebelum ini, dan dia menjadi panduan kepada kita, menjadi petunjuk kepada kita. Apa saja kita buat dalam hidup ini kena ikut Al-Quran. Yang paling hebat atau yang paling sempurna untuk Quran apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu akhlak bagi dia tu akhlak apa? Akhlak Al-Quran. Ditanya Aisyah istrinya, macam mana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya dia akhlaknya ialah Al-Quran. Akhlak Al-Quran. Nak tengok Al-Quran diamalkan dalam hidup, tengok hidup Nabi. Apa saja dia buat. Al-Quran ya. Kitab yang terakhir turun kepada manusia. Lepas itu tak ada lagi kitab dah. Dan agama yang terakhir ialah agama Islam.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi-Nabi sebelum itu pun Islam juga. Bermula dengan Nabi Adam. Ya, tiap Nabi itu seruannya sama aja. Nabi Adam pun seruannya itu, Nabi Nuh pun itu seruannya, Nabi Ibrahim pun itu seruannya, Nabi Sulaiman seruannya itu juga, Nabi Musa itu juga, Nabi Isa itu juga seruannya. Apa dah? An-ni'budullah wajib talibut ta'ud. Hendaklah kamu menyembah hanya Allah dan jauhilah daripada ta'ud. Jangan ikut ta'ud. Ta'ud tu apa? Benda yang menyesatkan. Jadi seruan itu semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sebelum ini menyeru kepada umatnya. An-ni'budullah wajtanibut ta'ud. Sembahlah kamu akan Allah dan jauhilah kamu daripada ta'ud. Apa saja yang menyesatkan daripada Allah semuanya ta'ud betul. Ada tak manusia menyembah lain daripada Allah Ta'ala? Tuan-tuan ada tak? Ada tak manusia menyembah matahari? Ta'ud. Matahari itu ta'ud tu. Ada tak manusia menyembah pokok? Ta'ud tu. Pokok tu ta'ud tu. Ada tak manusia menyembah api? Ada. Ta'ud tu. Api tu. Ada tak manusia menyembah lembu? Ta'ud tu. Ada tak manusia menyembah naga? Ada tak? Manusia menyembah naga? Ada? Ada manusia menyembah gajah? Ta'ud tu. Selain daripada Allah semua ta'ud. Benda yang menyesatkan. Itu datang dengan Quran. Ya. Jadi sebab itu Quran ni wajib kita pelajari. Ya, bila Quran tu nak wajib belajar. Mula-mula wajib belajar membacanya. Ya, baca kena betul. Malang dah kalau umur dah 70 tak erti baca Quran lagi. Tak tahu mana panjang mana pendek, mana dengar mana tak dengar. Rugilah kalau dia tak erti lagi baca Quran ya. Kena belajar membacanya. Kerana Allah perintahkan. Apa kata Allah? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Dengan ikut hukumnya. Dengan Quran itu macam-macam hukum dalamnya dah. Ada mat arif bisukun, ada mat apa? Mat wajib muttasil, ada wajibul gunnah, ada bila gunnah, ada dengung, ada ikhfa, ada iqlab. Ada qala-qala. Kena belajar semua tu. Baca Quran kena baca betul-betul. Yang lain tak apa. Selawat tak apa. Selawat kalau tak ikut hukum berdosa kan? Tak. Selawat. Tengok selawat yang ada sekarang. Mana ikut hukum? Sallallahu ala Muhammad. Panjang nomaknya. Kalau ikut ejaan, betul-betul. Tak ada panjang namanya. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang malamnya. Padahal lam mim dan lam je, kalau lam mim, kalau lam mim baru lam arif itu boleh panjang. Ini lam aja. Tak apa. Tak ada berdosa. Kenapa? Kerana itu hukumnya harus. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tepuk dada tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu harus ya. Selawat yang apa harus? Berzali lagi harus. Marhaban. Tadi orang ngerti marhaban kan? Yang pakar marhaban dah tak ada sama kita lagi dah. Tapi murid-muridnya ambil katanya. Ya? Ada tak? Ikut aja ke marhaban? Pakar-pakar marhaban ni mana? Jaka. Ikut aja kan? Marhaban. Panjang nomarnya. Remeh orang dengar je. Jadi berdosa ke tak? Tak berdosa ya. Ya Hanu, ada ya Hanu. Mana tak ya Hanu? Tu ada tak? Patut ya Nur kalau semua itu ejaan dia. Tapi tak sedap. Dia nak yang sedap ya Hanu. Ruhul, ada ruhul punya. Ruhul aini marhaban. Ya, mana dia ikut tajwid?
Ini pakar-pakar marhaban pakai ni. Marhaban wanita ada, marhaban lelaki depannya. Tak ada betul duit, tak apa, tidak berdosa. Hukumnya harus. Ini cerita dalam kitab tu. Bukan lomba-lomba. Tapi Quran kena baca betul-betul. Nah, kena baca betul-betul. Jangan salah baca. Nah, daripada bismillahnya sampai penghujung. Daripada nak baca Fatihah tu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kena baca betul-betul. Nah, dengan bismillahirrahmanirrahim tak betul. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak masalah tu. Alham salah, bel salah, alamin salah. Kena baca betul-betul. Tajwid kena ikut hukum dia. Kerana ini perintah Allah. Lain tak apa, marhaban tak apa, selawat tak apa, zikir tak apa. Asal bukan Al-Quran. Orang banyak lagi tu. Oh, ya Allah. Sini tak ada main mana kan? Pakar orang mana ada sini? Ada main mana tak? Tak ada. Ya Allah, lagi dia tahu. Oh, ya. Ini cikgu belajar, bukan cikgu mengajar orang mana tak. Tapi dia tahu dah orang mana. Ada belajar dulu tak? Kira-kira ketuanya. Minallah. Betul tu? Noho rejo ho leko ho bero. Apa benda? No rejo leko bero. Patutnya narju kubro. Narju itu harapan kami. Kubro itu besar. Ini Al-Quran diturunkan. Kena baca. Belajar membacanya. Malam dah kalau dah umur 70 tahun, 60 tahun, tak erti lagi baca Quran. Tak kenal lagi mana panjang, mana pendek, dengan demong yang mana tak payah demong. Kadang sakit telinga demongnya. Betul? Baca apa betul? Kena belajar. Yang lain tak payah belajar. Jangan nak pergi pergi ke Jerusalem nak belajar Injil, berhenti kan? Tak payah, jangan kata. Kerana Injil tak wajib belajar. Kalau Taurat tak wajib belajar. Hanya kita wajib iman. Wajib percaya bahawa ini kalam Allah. Diturunkan kepada Nabi-Nabi tertentu cukup. Tapi Quran, di samping kita nak beriman, kena kita belajar macam mana membaca. Siapa tak erti lagi baca Quran, belajar macam mana? Sebelum padam. Sebelum padam, belajar dulu. Baca betul-betul. Kalau dah besok, amalan kita tak diterima, kita tak tahu apa yang terkandung dalam Al-Quran tu. Mana tak tahu. Baca aja. Mana tak tahu. Siapa baca Quran tapi tak faham maknanya, serupalah dia pandai nyanyi lagu Hindustan. Mana tak tahu. Pandai nyanyi lagu Hindustan? Jakar sikit pandai nyanyi Hindustan. Tapi mana tak tahu. Saya pun pandai. Ya hujang kali kahir apa dia? Apa artinya cakap? Apa artinya timbang? Nama iman tu apa jadi? Lupa tu namanya. Sebenarnya macam mana? Ashraf. Aslam. Apa artinya? Ya hujang kali kahir apa dia? Macam itulah kalau baca Quran kita tahu mana. Jadi banyak makna-maknanya ada dalam kitab. Mana dia kitab? Bukan kitab, mana pada kitab? Banyak makna dalam Quran tu. Baca lah. Bila baca kita ikut lah. Yang pertama kena belajar membaca. Yang kedua kena belajar maknanya. Yang ketiga kena faham. Kena beriman dengannya. Beriman dengan Quran. Kerana dia datang dari Allah Ta'ala. Apa yang datang dari Allah Ta'ala kena beriman. Yang keempat tahu tafsirannya. Apa dia tafsir situ? Yang kelima kena amalkan. Kena amalkan Quran tu. Jangan biar benda dalam bacaan saja. Kena diamalkan. Dan yang keenam kena kembangkan. Sudah pandai, ajar orang lain. Ajar orang lain. Kerana sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa amaluhu wa amalu bukan wa amalu mengamalkannya dan mengajar orang lain sebaik-baik manusia. Khairukum an ta'allama Quran
wa'alamu dan mengajarkannya. Ya. Itu sebaik manusia. Jadi dalam Quran itu ada apa? Apa ada dalam Quran itu yang kita wajib belajar itu? Apa ada dalam Quran itu? Nah, dia ada 5 perkara yang ada dalam Quran itu. Yang pertama ada perintah. Tahu perintah? Suruhan. Macam nak puasa dia ada tak perintah dalam Quran? Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, puasalah kamu di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana disuruh atau diperintah kepada mereka-mereka sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu namanya perintah. Dengan Arabnya amar. Ya, amar, alif mim ra, amar. Banyak amar. Ada perintah supaya ada perintah supaya aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Dengan haji ada perintahnya. Wa atimmul haji wal umrata lillah. Sempurnalah kamu pekerjaan haji dan juga umrah semata-mata kerana Allah. Itu namanya amar, perintah. Yang kedua larangan. Ada dalam Quran ada larangan. Bila ada la itu larangan itu. Yang dari apa? La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kamu hampir dengan zina karena dia adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan yang sangat jahat. Jangan zina. Jangan hampir dengan zina. Bukan jangan zina, jangan hampir. Usahakan zina, hampir kita boleh. Okey apa? Bila ada la tu larangan itu ya. Dipanggil nahi. Nahi itu kan jangan Indonesia ke Arab. Artinya jangan buat. Dicegah. Yang kedua. Yang ketiga janji baik. Dan Quran ada janji baik. Janji baik apa? Kalau kamu beriman dan beramal soleh dijanjikan apa? Dijanjikan syurga. Ya, tidak. Ada dalam Quran sebut walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji baik. Dipanggil wa'ad. Dekat Arabnya wa'ad. Ingat istilah ni. Kalau suruhan pakai apa tadi? Dah lupa, penat aja. Amar. Suruhan pakai apa? Amar. Larangan pakai apa? Dah lupa dah. Penat aja. Habis lupa dah. Larangan apa panggil? Nahi. Sebut. Nahi. Bukan cakap Hindustan ni. Artinya larangan, jangan buat. Yang ketiga, janji baik tadi apa? Dipanggil wa'ad. Sebut. Wa'ad. 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 Janji baik bagi orang beriman dan orang soleh. Yang keempat, janji jahat. Janji jahat itu apa? Wa'id. Wa'id. Wa'id jadal. Wa'id. Ya. Janji jahat untuk orang kafir dan mendosakan ayat-ayat kami. Apa janjinya? Neraka. Ada orang ayat? Ya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru, dan mereka-mereka yang kufur. Itu kufur tu apa? Ingkar. Tak nak ikut perintah Allah. Yang sebut tak nak buat, yang dilarang dibuat juga. Itu kufur namanya. Wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata ada kebangkitan, dia kata mana boleh dah mati bangkit. Dia tak percaya apa? Kata-kata Allah. Mana ada syurga? Mana kamu tahu kan? Kamu ada pernah tengok kan katanya? Mana ada neraka? Mana kamu tahu kan? Dia tak percaya kan apa ayat Allah. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Sampai tak kenal?
Siapa nak dapat neraka? Kalau tak kekal betul tak? Tak kekal. Kamu diperintahkan masuk neraka selama sehari je. Siapa nak kenal? Senang kat kampung, mana orang tak? Sehari je pula. Tak ada siapa lalu nahan neraka. Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tak ada siapa yang boleh tahan kedahsyatan api neraka. Siapa yang tak boleh? Kerana selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itu neraka. Itu namanya wa'id. Janji jahat. Ingat tu dapat. Yang pertama amar, yang kedua nahi, yang ketiga wa'ad, yang keempat wa'id, janji jahat. Yang kelima, 5 perkara dalam Quran, iaitu khabar. Apa khabar? Cerita-cerita. Ada tak cerita dalam Quran? Tuan-tuan dan puan ada cerita tak? Cerita apa? Musa menjanggut? Cerita apa? Cerita apa dia? Cerita Nabi Musa ada dalam Quran. Ada cerita Nabi Ibrahim dalam Quran. Ada cerita Nabi Sulaiman dalam Quran. Itu namanya khabar. Khabar. Itu 5 perkara yang terdapat dalam Quran. Sebab itu setiap tahun kita menyambut turunnya Al-Quran kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan dia turunnya pada 17 Ramadan. Ketika itu Nabi sedang berada di Gua Hira. Datang Jibril. Menunjukkan Quran itu. Quran itu asalnya di Lauh Mahfuz. Dia kemudian asalnya dia ada di Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz Allah pindahkan Quran itu kepada langit dunia. Itu kepada malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril itu ada di langit dunia. Kemudian daripada Jibril turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dia turun berperangkat-perangkat. Bukan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus. Semua sekali. Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu daripada Lauh Mahfuz sampai ke sampai ke langit dunia. Di langit dunia dia cukup sikit-sikit. Selama 13 tahun tuannya. Bermula dengan surah apa? Iqra. Quran mulai Iqra. Iqra kata Jibril, kenapa benda Muhammad? Apa jawabnya? Aku tak tahu dia. Aku tak kerti baca. Nabi Muhammad ada ke pergi sekolah? Tuan-tuan dan puan, ada ke lulus UPSR? Ada ke lulus apa? PG3? Ada lulus UPSC? Ada lulus SPM? Ada ke dia degree universiti PA ada ke? MA ada? Ada PhD ke? Tapi dia memang ummi. Apa tu ummi? Bukan nama orang ummi tu. Ummi tu dia tak tahu membaca, tak tahu menulis. Perintah Jibril, baca kamu wahai Muhammad. Aku tak erti kata Nabi Muhammad. La adri, aku tak erti baca. Betul lagi sekali dia dipanggil ke Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tambah lagi. Bacalah kamu dengan menyebutkan nama Tuhan yang menjadikan kamu. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Kejap-kejap itu boleh baca. Nampak tak? Dia tak ada pergi sekolah, tapi dia baca kejap itu. Itu di antara mukjizat Nabi. Tak mukjizat, benda yang ganjil yang berlaku pada Rasul-Rasul. Namanya mukjizat. Terus boleh baca. Lepas itu terus dia boleh baca, boleh menulis. Itu yang pertama Al-Quran Al-Karim. Jadi kita ni, apa kewajiban kita? Menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita. Apa saja kita buat, panduannya Al-Quran. Kalau Al-Quran kata boleh buat, buat. Kalau Al-Quran suruh buat, buat. Kalau Al-Quran kata wajib, buat. Kata Quran tu dia mengandungi 5 hukum. Ada dalam Quran tu 5 hukum ada pakai Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima itu kena kita jalankan kehidupan kita mengikuti 5 hukum tu. Apa itu wajib? Ya Allah, cakap Melayu ni wajib punya. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Kata mesti tu mesti buat. Itu wajib. Apa contoh wajib?
Semayang 5 waktu wajib, lagi puasa bulan Ramadan wajib, lagi menutup aurat wajib, lagi taat kepada suami wajib, taat kepada ibu bapa wajib, wajib lagi tu. Mesti buat, jangan tinggalkan. Kalau tinggal dosa. Menuntut ilmu apa punya? Wajib. Cuma malangnya banyak-banyak tempat di dalam negara kita ni, bila sampai bulan Ramadan, majlis ilmu tutup. Ngapa entah? Pasal apa tutup majlis ilmu? Sedangkan di bulan Ramadan ni, siapa buat benda wajib, dia dapat pahala 70 kali ganda. Nak kata tak? Buat yang sunat, dia dapat pahala wajib. Buat yang wajib, diganda lagi pahalanya 70 kali ganda. Nak kata tak? Hati ngapa tutup majlis ilmu? Nampak tutup kelas ngaji. Ustaz-ustaz tak datang lagi malam-malam. Ustaz nak tarawih. Tarawih apa hukumnya? Contoh yang membuat tarawih apa hukumnya? Sunat. Apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Elok je. Bukan mesti. Tapi kebanyakan semua dalam Malaysia nak buat itulah. Mana-mana masjid yang besar-besar pun tutup majlis ilmu. Yang ada tarawih aja. Banyak tempat apa itu. Tazkirah pun tak ada. Sini alhamdulillah ada tazkirah. Tapi saya semua datang. Yang akan datang, Ustaz lain mana? Ustaz Sufian mana? Ustaz Tadri mana? Ngapa tutup? Tanya dia sini. Padahal di bulan Ramadan adalah patut kita melakukan benda-benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi wajib sudah ada, sunat dah ada, makruh artinya. Makruh artinya dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya elok ditinggalkan. Yang makruh tu elok ditinggalkan, jangan buat. Yang buat harus kan makruh haram. Yang keempat haram. Apa dia haram? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya ada perkataan satu tu mesti sebut apa? Mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan. Mencuri mesti ditinggalkan. Minum arak mesti ditinggalkan. Berzina mesti ditinggalkan. Mengumpat mesti ditinggalkan. Karena berdosa ya. Dan yang kelima harus. Apa dia harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera. Nak buat pun sila, tak nak buat pun sila. Itu Quran turun ya. Dia datang lima hukum bagi kita, supaya panduan bagi kita. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia-manusia, untuk kita. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberi kenyataan yang terang. Apa yang patut kita ikut dan ya, boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil. Yang ini betul, yang ini tak betul. Furqan, furqan itu perbezaan antara yang betul dengan yang tak betul. Ini datangnya Al-Quran ya. Jadi mujurlah kita ada Quran. Bila ada Quran kita tahulah mana sifat-sifat Tuhan yang kita sembah tu. Apa saja yang kita belajar sifat 20 tu ada dalam Quran. Ada tak? Daripada wujud, qidam, baqa sampai mukhalatu wa kaunuhu mutakalliman. Ada belakang dalam Quran ya. Baru kita kenal siapa Tuhan kita. Itu dengan baca Quran ya. Jadi cukup itu dah setengah jam. Lebih setengah jam. Ya. Sorry lihat agaknya belajar. Jadi malam ni kita menyambut nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran Karim. Jadi kita jadikan Quran sebagai panduan kita. Jangan jemu-jemu baca Quran. Sentiasa lagi seronok baca Quran ya. Okey. Okey ke KO? Okey ke KO? Oh, sebuah ada mana putih kan jauh lah. Lemah dah lah. Dah lemah belum? Sebuah ada. Dah tengok jam. Jam lah. Tengok aja mana ni. Sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.